بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari yang mulia, hari Jumaat, penghulu bagi segala hari, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala agar solat kita, zikir kita, dan juga doa yang kita panjatkan kepada Allah, ianya akan diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, bila mana kita boleh melakukan kebaikan, maka ini merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada perbuatan baik itulah maka manusia akan mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah. Dan apabila manusia mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah, maka seluruh daripada kehidupan dia akan menjadi baik. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar, kata Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib,
dan dia akan direzekikan oleh Allah daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah. Tentu dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu ketaatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketaatan yang kita lakukan ada pengaruhnya di dalam kehidupan manusia. Demikian juga bila mana dia melakukan kebaikan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mana seseorang menolong orang lain, maka selama itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala berada di atas mereka. Tuan-tuan nak tunjuk kata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti ianya akan dibalas pula dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kita sebut tadi bahawa boleh melakukan kebaikan ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada saja orang yang masih melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masih lagi ada orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia ianya akan memusnahkan kehidupan seseorang. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah, macam mana orang-orang yang sebelum kamu kami hancurkan, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan golongan-golongan yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkaran ni dia akan mengundang bala, dia akan mengundang musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kerana tu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan ayat ni secara jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah penduduk di dalam sesuatu tempat dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan makna iman, ia meyakini setiap apa yang diperkatakan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin sungguh. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukit Tariqil Akhirah. Makna iman adalah sebenar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia meragui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni dimaksudkan sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mailah apa pun juga kepada dia, mailah apa pun perkara sekalipun tidak kena pada akal dia, dan dia tetap yakin, dia tetap percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni yang dimaksudkan orang yang beriman kepada Allah.
Kemudian Allah Ta'ala kata setelah dia beriman wattaqaw, lalu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yakni dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala janji, la fatahna alaihim barakat, maka sudah pasti kami akan bukakan ke atas mereka pintu-pintu keberkatan daripada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, kita tengok pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Tuan-tuan, kerana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, dia adalah seorang pemimpin yang adil. Dia adalah seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni hampir pada setiap malam dia akan duduk di satu ruangan, kemudian dia akan menangis. Tiap-tiap malam menangis. Tuan-tuan, kita nak menangis ni payah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiap-tiap hari dia teriak, tiap-tiap hari menangis. Tuan-tuan, sehingga seruh badan dia. Badan ni asal-asalnya gemuk, tembun badan dia. Tuan-tuan, tapi kerana hari-hari duk bimbang, hari-hari teriak, risau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, jadi kurus Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga akan disebut di dalam manaqib, dalam sejarah kehidupan beliau, tuan-tuan, ada seorang kawan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Kalaulah aku nak membilang tulang belulang yang berada di tubuh badan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nescaya aku mampu untuk membilangnya. Tuan-tuan, ni pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bukan hanya sekadar dia bertakwa, dia mengajak pula rakyat dia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman dia? Tuan-tuan, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang pun yang layak menerima zakat. Semua pakat jadi orang senang. Tuan-tuan, semua pakat jadi orang yang tak termasuk daripada golongan asnaf zakat. Tuan-tuan, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nak beri ke orang ni zakat, orang ni tak terima. Tuan-tuan, nak beri zakat kepada orang ni tak terima. Akhirnya apa berlaku? Duit zakat ni bila dah tak ada orang yang layak terima, semua pakat tolak. Tuan-tuan, akhirnya harta tersebut dihantar, disimpan ke Baitul Mal. Tuan-tuan, Masya Allah, keberkatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana seseorang bertakwa dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu taat dengan Allah Ta'ala ni dia tak rugi. Yang walaupun perkara taat kadang-kadang dia berlawan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, Nabi SAW bila mana dia melawat syurga, melawat neraka. Ni tak lama lagi kita nak masuk pada bulan Rajab, dan ada peristiwa besar dalam bulan Rajab tu, iaitulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, masa Nabi SAW dia ziarah kepada syurga Allah, maka kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah. Nabi habaq, Nabi beritahu kepada umat dia. Tuan-tuan, Nabi habaq kepada sahabat-sahabat dia. Bila Nabi SAW tengok syurga, huffatil jannatu bil makarih, syurga perjalanannya
adalah perjalanan makarih. Tuan-tuan, apa dia makarih? Iaitulah perjalanan yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, ni perjalanan nak pergi ke syurga Allah. Tuan-tuan, sekarang ni waktu lah ni yang seronok pada kita adalah lena pada waktu sekarang ni. Tuan-tuan, sebab itu solat subuh hanya 2 rakaat saja. Disebut di dalam kitab Yaqut An-Nafis yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan kenapa salat subuh itu hanya 2 rakaat, tidak sebagaimana sembahyang-sembahyang yang lain. Tuan-tuan, waktu subuh ni nak abang, waktu subuh ni tuan-tuan, waktu subuh ni kelebihan dia besar daripada Allah. Tuan-tuan, antaranya kata Nabi SAW, siapa-siapa yang berjalan di dalam gelap waktu subuh, maknanya subuh-subuh dia dah berjalan dah pergi ke masjid, maka kata Nabi SAW, Allah akan menerangkan perjalanan dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa yang salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan juga segala isinya. Tuan-tuan, 2 rakaat sebelum daripada waktu subuh. Tuan-tuan, tu antara solat sunat yang tak ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kelebihan dia apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Dia akan dapat yang lebih baik daripada dunia dan juga segala isinya. Kemudian bila mana dia solat subuh, lepas solat subuh dia tak balik, dia tunggu sehinggalah masuknya waktu isyraq, kemudian dia salat 2 rakaat. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang mengerjakan haji dan juga umrah. Tuan-tuan, punya besarnya pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa banyaknya curahan barakah pada waktu pagi macam ni. Tuan-tuan, tapi solat subuh hanya 2 rakaat saja. Tuan-tuan, pasal apa 2 rakaat saja? Kerana kata ulama, manusia baru sahaja bangun daripada tidur, dan kerana manusia masih lagi letih pada waktu ni. Tuan-tuan, memang kita letih. Malam tadi kita dah lena dah, malam tadi pun ada program dah. Tuan-tuan, kemudian pagi ni kita mangkit awal pagi. Tuan-tuan, kalau kita mangkit pukul 10, pukul 11, tak apalah. Ni kita nak mangkit paling kurang pukul 6 pagi. Pasal apa? Kerana subuh masuk pukul 6.23. Kurang-kurang pukul 6 kena bangun dah. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Syurga tu jalan dia adalah jalan-jalan yang tak disukai oleh hawa nafsu. Tuan-tuan, lah ni kita sepatutnya sedap dengan lena. Tuan-tuan, sepatutnya sekarang ni kita boleh berehat, tapi kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana satu orang dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh daripada kehidupan dunia dia, tuan-tuan, akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu disebut dalam hadis qudsi,
Tuan-tuan, ni kepentingan kita melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, sebab itu apa yang kita dengar daripada kuliah kita, apa yang kita dengar daripada radio, daripada televisyen, tapi tak tahulah tuan-tuan, kalau televisyen ni kita hanya setakat tengok berita kalau hanya setakat tengok hiburan, tuan-tuan, tak bertambahlah pengetahuan. Bila mana tak bertambah pengetahuan, kurang amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang banyak amal ni, bila mana bertambah dia punya pengetahuan dia, tuan-tuan, maka apa yang kita dengar daripada kuliah, daripada mana-mana sumber kita dengar ada amal kebaikan, tuan-tuan, maka kita amal. Pasal apa? Kerana bila dia jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh daripada perbuatan dia adalah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang aku kasih kepada dia, kata Allah, maka dia bercakap mengikut apa yang aku nak, kata Allah. Mana-mana orang yang aku kasih, pandangan dia adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Mana-mana hamba yang aku kasih, kata Allah, kaki dia akan bergerak mengikut kehendak aku, kata Allah. Tangan orang yang aku kasihi, kata Allah, tangan dia akan bergerak mengikut kehendak aku, kata Allah. Tuan-tuan, hadis Qudsi ni dia nak habaq dekat kita. Mana-mana orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh daripada kehidupan dia akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya nak cerita ni kisah orang yang dipandu oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dulu masa mengaji di Mesir dulu ni, saya ada seorang kawan. Tuan-tuan, ada seorang kawan. Kawan saya ni, tuan-tuan, dia cukup rajin belajar dengan ulama-ulama di Mesir. Tuan-tuan, kawan kita ni, dia kuat mengaji, dalam kuat mengaji, beramai pun kuat. Tuan-tuan, bayang tengok, kita tengah sembang-sembang dengan dia ni, tiba-tiba dia boleh tinggal kita macam tu lah. Dia pergi mana? Dia pergi toilet, dia pergi ambil ayat sembahyang, dia pergi solat sunat duha. Tengah-tengah dia duduk sembang, dia boleh tinggalkan kami, dia pergi baca Al-Quran. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia ni orang yang kuat beramal dan kami menjadi saksi. Dia ni banyak tuk-tuk guru dia, dia banyak mengambil faedah dan dia kuat beramal. Tuan-tuan, ni kisah orang yang dipandu oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, satu hari dia ada program dekat Aswan. Tuan-tuan, Aswan ni daripada kota Kahirah nak pergi ke Aswan ambil masa 12 jam. Jadi pada hari tu dia kena naik kereta api nak pergi ke Aswan. Tuan-tuan, tiket apa semua dah beli dah. Patutnya dia naik kereta api pada waktu pagi, tiket semua dah ada dah. Tuan-tuan, nak jadi cerita, pagi tu lepas-lepas daripada subuh dia terlena. Dia terlena. Kemudian dia mangkit daripada lena, kalut dia. Tengok-tengok dah lambat dah. Kereta api dah nak jalan dah. Tuan-tuan, dia pun siap. Kalut dia pagi tu. Tuan-tuan, dia pergi dekat stesen kereta api, tengok-tengok kereta api dah jalan dah. Tuan-tuan, tak apalah, dia pun redha dengan Allah Ta'ala. Dia beli tiket hak yang satu lagi. Tuan-tuan, tiba-tiba kami tengok TV,
maka masuk dekat dalam TV kereta api yang nak dinaiki oleh kawan kami ni terbakar dekat tengah jalan, separuh daripada penumpang mati semua. Tuan-tuan, meletup dekat tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa dalam hadis kudusi, bila mana seseorang hamba itu aku kasih, kata Allah, tangan dia, kaki dia, mulut dia dan juga mata dia, semuanya itu akan bergerak mengikut apa yang aku nak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang melakukan amal saleh, maka dia pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala janji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihah, siapa-siapa yang beramal saleh, kata Allah. Tuan-tuan, tak kira lah dia bersedekah kah, ataupun dia pi tolong orang kah, dia sembahyang kah, dia tahajud kah, dia tilawatul Quran kah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, siapa dia yang beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri kepada dia kehidupan yang sangat baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang beramal soleh rezeki dia murah. Tuan-tuan, sebab itu orang yang beramal soleh dia dipelihara oleh Allah. Sebab itu orang yang beramal soleh dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala janji orang yang beramal soleh ini falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, dia akan diberikan dengan kehidupan yang sangat baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dikuatkan tubuh badan kita untuk kita lebih banyak melakukan taat kepada Allah. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan ini juga akan bakal diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi saham kita bila mana kita esok dijemput ke alam akhirat. Cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada tazkirah selepas daripada Jumaat, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.